Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Addal amanah wa ballar risalah wa nasahal ummah wa kashafal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-hadin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraja sidqi wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala pada pagi yang barakah ini, pagi yang indah ini, dapat lagi sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah berikan kita sentiasa kekuatan untuk istiqamah solat subuh dan solat-solat fardu yang lain di masjid ini, insya-Allah. Kita menyambung tentang nama-nama surah Al-Fatihah. Yang keenam, surah Fatihah dinamakan sebagai Ummul Kitab. Semalam ada Ummu juga, tapi Ummul Quran. Yang ni Ummul Kitab. Bila sebut Al-Quran maka jelas, tak ada mana lain. Maknanya Quran yang kita tahu dan yang kita selalu baca. Tetapi bila sebut Ummul Kitab, dalam Islam Al-Kitab tu mempunyai banyak pengertian. Bila sebut Ummul Kitab bukan hanya Fatihah sahaja, tapi salah satu makna Ummul Kitab adalah surah Fatihah. Berdasarkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Nabi sebut anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, alhamdulillahirabbil alamin ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul mathani wal Quranul azim. Nabi sebut dalam hadis sahih, alhamdulillahirabbil alamin adalah ummul Quran, ibu Quran, wa ummul kitab, dan ibu segala kitab, wa sab'ul mathani, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Kita sering ulang surah Fatihah dalam solat dan di luar solat. Dan Fatihah juga dipanggil sebagai Quranul Azim, Quran yang hebat, Quran yang luar biasa. Daripada hadis ini jelas bahawa nama surah Al-Fatihah salah satunya adalah Ummul Kitab. Dan dia diulang, disebut dalam hadis-hadis lain, antaranya hadis tentang ruqyah yang pernah saya kongsi pada minggu lepas. Ruqyah iaitu jampi yang dibuat oleh Abu Sa'id Al-Khudri, yang disebut beliau membaca Ummul Kitab. Tetapi Ummul Kitab ni dia ada makna lain. Imam Bukhari sebut kenapa disebut Ummul Kitab, kerana ditulis surah Fatihah ini adalah yang pertama, yang mula-mula sebelum ditulis surah-surah yang lain. Kerana dari segi tertib, dari segi susunannya, surah Fatihah adalah pertama. Datang mana susunan Quran? Susunan Quran atau dipanggil tertibul Quran, tertibu suwaril Quran dalam bahasa Arabnya. Susunan surah-surah Quran adalah tauqifi. Apa maksud tauqifi? Ia bukan ijtihadi. Mana tauqifi lawannya ijtihadi. Tauqifi mesti ada nas,
Quran atau sunnah, wahyu ilahi. Sama ada Allah beritahu pada Nabi ataupun Jibril juga daripada Allah Ta'ala beritahu pada Nabi. Dia ada yang direct lah, Allah ilhamkan pada Nabi, direct Nabi beritahu, ataupun Jibril yang beritahu susunan tersebut. Itu masuk tauqifi, bukan ulama yang susun, oh Fatihah dulu, Baqarah nombor 2, Ali Imran, An-Nisa. Tak. Nama surah-surah Al-Quran dan susunan surah-surah Al-Quran ialah tauqifi, adalah benda yang bersifat wahyu ilahi, bukan ijtihad para ulama. Dalam syariat ni dia ada yang wahyu ilahi dan ada ijtihad para ulama. Jadi bila sebut tauqifi, maka bukan main-main lah, bukan benda besar. Fatihah adalah surah pertama, surah yang mula-mula, dan itu daripada perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita bila solat, kita kena ikut susunan surah-surah yang Allah telah tetapkan. Makruh kita songsangkan. Contohnya kita baca rakaat pertama, kita baca Al-Duha, rakaat kedua kita baca An-Naba. Dah songsang. Nabi SAW bersabda, man qara'al Quran mangkusan faqalbuhu ma'kusun. Abdullah bin Mas'ud di antara pakar Quran. Saya dah sebutkan ada 4 pakar Quran di zaman sahabat. Mungkin tuan-tuan terlupa. Istakhra'ul Quran min arba'ah, ambillah Quran daripada 4 orang sahabat. Tuan-tuan boleh tengoklah siapa mereka, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dan yang keempat adalah Salim. Salim ni adalah hamba kepada Huzaifah bin Yaman, sahibu sirri Rasulillah, penyimpan rahsia Nabi. Salim ni hamba dia. Ini Nabi sebut dalam hadis Bukhari Muslim, istaqra'ul Quran min arba'ah. Kalau boleh kita ni ada kitab para sahabat, dia dijualkan, Hayatus Sahabah. Kita baca sirah-sirah sahabat untuk kita motivate kita. Kalau kita tengok orang-orang waktu sekarang, kita tak rasa motivasi. Sebab lebih kurang kita orang masjid selalu datang masjid surau, rasa macam aku ni terlampau okey dah, terlampau warak dah, terlampau soleh dah. Bila kita baca sahabat punya sirah, uish, teruk benar. Orang Perak kata teruk berbenar. Isteri saya orang Perak, orang Kuala. Saya orang Kuala juga, saya orang Kuala Selangor. Isteri saya belah-belah Kuala lain, Kuala Kangsar, Sungai Siput kan. Teruk berbenar Iop ni kan. Ada orang Perak sini. Ialah kadang-kadang saya terpengaruh balik kampung kan, dia orang suruh datang pergi masjid, sembelih lembu kalau musim korban, jadi khatib. Jadi ini tentang Quran, dia ada tertib susunannya. Jadi kita kena ikut susunan. Mana kita baca pun ikut susunan. Elok kita baca daripada mula Fatihah sampai habis. Ini yang dianjurkan oleh para ulama. Dan tadi saya sebut tentang 4 sahabat ni, kalau boleh tuan-tuan cari sendirilah. Cari sendiri. Dia ada Wikipedia kan, baca. Tak salah, Wikipedia tu okey. Saya tengok okey, tak ada benda-benda yang mengarut. Dia okey, boleh lah. Kalau kita nak lebih baik, kita cari pengajian lah. Mungkin ada kot kuliah tentang sahabat. Tak ada, baca. Malam ni saya dah sebut, malam ni saya akan baca kitab isteri-isteri Nabi. Sebab tu siapa-siapa yang nak join online boleh daftar lah. Saya dah bagi nombor kan. Malam ni saya baca kepada pendakwah-pendakwah selebriti. Anjuran pun pendamai. Pendamai ni persatuan pendakwah media. Yang datang malam ni, Datuk Faliah Kamsah pun ada datang, yang dalam list lah nak datang. Ramailah. Imam Muda Ashraf, itu dia punya ketua dia lah, penganjur dia buat kat banglo dia. Jadi siapa-siapa yang nak teringin nak
tahu pasal isteri Nabi, banyak isu-isu tentang isteri Nabi, cemburunya, pergaduhannya, gaduh sesama isteri. Nama pun madu. Madu mana ada yang aman? Tak ada madu yang aman. Madu isteri-isteri Nabi pun ya ada pergaduhan, ada cemburu. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, ramai tak tahu, dalam mazhab Syafi'i monogami lagi afdal. Baru ni cerita abang Tesla kan, kalau tuan-tuan dengar lah, heboh kan. Saya beritahu, monogami dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ramai ulama kata afdal. Kerana Nabi dan para sahabat ni dilihat dalam sejarah, isteri-isteri mereka pun ada pergaduhan, perbalahan. Tapi Nabi seorang yang kuat, kita kuat ke? Persoalan dia. Cerita poligami pula dah. Tak apalah ke, selingan. Perempuan kena pegang. Dalam mazhab Syafi'i, monogami lagi afdal. Tak percaya tanya P. Salman. Ada hujah dia kan. Mungkin boleh buat ceramah tajuk khas. Orang salah faham kan. Memang kecuali orang tertentu. Orang tertentu dia lagi afdal monogami. Tapi yang tertentu tu tak ramai. Rare kan. Kebanyakan netizen, orang awam, orang biasa macam kita, monogami lagi afdal. Kerana kita tak kuat. Nabi pun ada. Banyak. Malam ni saya akan bongkarkan, sebut bagaimana isteri-isteri Nabi, perkahwinannya, rahsianya, pergaduhannya, cemburunya dan sebagainya. Daripada maghrib sampai pukul 12. Jadi siapa-siapa yang nak join boleh WhatsApp saya lah, saya dah bagi nombor kan. Daftar mana-mana kelas, kita akan bagi link malam ni kan. Jadi itu tentang sahabat-sahabat Nabi, kita kena baca. Jadi kembali balik tentang umul kitab tadi. Saya dah sebut tadi, umul kitab bukan hanya makna Fatihah. Berbeza dengan umul Quran. Umul Quran Fatihah. Tapi bila sebut umul kitab, tak semestinya Fatihah. Apa makna lain bagi umul kitab? Kata ulama, di antara makna umul kitab, ada satu dalam ayat surah Ar-Ra'd, tuan-tuan buka. Ayat 39, ini ayat penting. Ayat 39 Ar-Ra'd. Ayat ni penting tentang qada qadar. Dia ada sebut ummul kitab. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Yamhullahu ma yasha'. Allah boleh padam apa yang Allah nak. Wa yuthbit, Allah boleh kekalkan. Ini tentang qada qadar yang Allah telah catat dalam kitab Lauh Mahfuz. Di antara perkara pertama, bukan yang betul-betul pertama, ulama khilaf. Di antara perkara pertama yang Allah cipta adalah al-qalam. Dalam hadis riwayat Abu Daud, awalu ma bada Allahu bihi al-qalam. Ma khalaqa Allah bihi al-qalam. Perkara pertama yang Allah cipta antaranya adalah qalam. Kolam lah, alat tulis. Tapi bukanlah macam kita punya tu kan. Tak tahulah, wallahu a'lam macam mana hakikat dia. Bila Allah cipta kolam, Allah sebut kepada al-qalam, uktub ma kana wa ma sayakunu ila yaumil qiyamah. Hei kolam, tulislah apa yang sudah dan yang akan berlaku sampai kiamat. Tulis di mana? Tulis di Lauh Mahfuz. Tulis di mana? Lauh Mahfuz. Maka tulis semua. Tapi Allah sebut dalam ayat tadi 39. Sebab tu kita kena ingat ayat ni, penting. Tentang qada qadar. Ayat 39 Ar-Ra'd, surah Guruh. Surah Guruh. Guruh pada surah kan. Surah Guruh. Apa Allah sebut? Yamhullahu ma yasha. Dalam kitab yang telah tercatat takdir qada qadar kita, yamhu. Apa yamhu? Allah boleh padam. Wa yusbit, dan Allah boleh kekalkan. Sebab tu kita berdoa, minta doa. Paling utama kita doa minta ialah tentang akhirat kita lah, tentang mati husnul khatimah, tentang kehidupan kita di akhirat. Itu yang paling penting sekali. Sebab kehidupan kita di dunia sangat ringkas. Yang perlu kita tangiskan, yang perlu kita takutkan, yang perlu kita risaukan ialah setelah mati kita, apa yang kita akan lalui. Doa. Yamhullahu ma yasha, Allah boleh padam. Allah boleh padam. Apa Nabi sebut dalam hadis lain? La yaruddud du'a illa al-qada. Hadis Tirmizi. Hadis dalam kitab Sunan At-Tirmizi. Tidak ada yang menolak qada, iaitu yang ditulis dalam kitab Lauh Mahfuz, illa doa, kecuali doa.
Ini hadis dalam Sunan Tirmizi. Jadi bila mana Allah sebut yamhullahu ma yasha wa yusbit, wa indahu ummul kitab, di sisi Allah ada ummul kitab. Itu bukan surah Fatihah. Apa maksudnya ummul kitab? Maksudnya adalah ilmu Allah. Apa yang Allah tahu takkan berubah. Kalau berubah dia dah jadi jahil. Dia tak ada. Mula-mula Allah tahu macam ni, lepas tu macam lain pula. Itu kita kan. Mula-mula tahu macam ni, esok bila kita dah belajar lain pula. Belajar lagi lain pula. Tak tahulah. Macam-macam. Belajar tak habis-habis, berubah. Sebab tu kita kena belajar. Tak belajar kita rasa kita betul. Belajar. Saya pun buat kelas setiap malam lepas isyak ada kelas. Macam-macam fiqh, tauhid, hadis kita bagi. Kalau di sini saya terhadlah, saya bawa satu kitab je biasa kan. Di rumah saya ambil kitab ni. Ada 15 rak kitab saya. Kita nak bagi peserta-peserta puas hati ilmu. Maknanya kita kena belajar. Oleh itu ilmu Allah takkan berubah. Kalau Allah tahu kita mati macam mana, macam tu kita mati, takkan berubah. Tapi apa yang telah ditulis boleh berubah. Yamhullahu ma yasha, itu makna lain bagi ummul kitab. Makna lain bagi ummul kitab. Makna yang ketiga ummul kitab. Makna pertama surah Fatihah. Makna kedua ilmu Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 39. Makna ketiga bagi ummul kitab apa dia? Ni kita cerita pasal ummul kitab. Kan biasa kan pengerusi ke kan, kita buka dengan ummul kitab. Ummul kitab ada banyak makna. Kalau ummul Quran satu makna je, surah Fatihah. Ummul kitab banyak makna. Makna yang ketiga seperti mana dalam ayat 36 surah Ali Imran. Makna ketiga bagi ummul kitab apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Allah cerita dalam ayat ni, Quran ni ada dua, muhkamat dan mutasyabihat. Apa muhkamat? Muhkamat ni ayat yang wadhihat, yang jelas, tak perlu takwil. Mutasyabihat ayat-ayat yang menimbulkan khilaf di kalangan ulama. Macam ayat-ayat sifat, yadullah, macam ayat-ayat apa? Ayat-ayat sifat Allah Ta'ala. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Itu ayat mutasyabihat. Istiwa. Kita ahli sunnah, kita tak kata Allah tu di langit. Kita tak kata Allah tu di atas. Ini adalah kiasan. Mungkin ada orang kata, ustaz, Allah sebut di langit lah. Cakap banyak pula ustaz ni kan. Kalau ikut apa yang ada dalam nas, banyak kan, banyak. Ada dalam nas sebut Tuhan di langit, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ada nas sebut, Nabi sebut apa? Tuhan ni baina yaday musalli. Dalam hadis Bukhari ni, dalam hadis Sahih Bukhari, Tuhan berada di depan orang solat. Habis tu Tuhan kat mana sebenarnya? Solat tak pernah berhenti sepanjang masa kan. Seluruh dunia pasti ada solat. Yang ketiga ada nas sebut Allah ni di mana? Allah turun di langit yang pertama. Inna rabbana yanzilu fis sama'id dunya. Sesungguhnya Allah turun di langit dunia, langit yang kita nampak ni, langit ada 7 kan. Hina yabqa sulusul lailil akhir, ketiga sepertiga malam. Kan sepertiga malam berpusing. Sepertiga malam rahmat turun sampai pagi kan, sampai subuh. Jadi pukul 1.30 sampai pukul 6 ni dia sentiasa ada di seluruh dunia. Jadi masa bila Allah nak berada di atas langit? Mana ini semua adalah kiasan. Allah tidak ada tempat. Jadi di sini ada dua Quran. Pertama muhkamat. Pertama jelas, tak ada khilaf. Ini adalah kebanyakan Quran jelas. Tetapi ada mutasyabihat. Kenapa perlu mutasyabihat kan? Kenapa perlu ada benda yang menyebabkan orang khilaf? Nak menguji manusia tujuannya. Dan juga supaya para ulama tambahkan kerja, kan? Kalau semuanya wadihat, semuanya jelas, ulama kerja tak banyaklah. Ulama kan martabatnya tinggi. Kan Nabi sebut 4 peringkat ilmu. Urdu aliman, jadilah engkau orang alim. Au muta'aliman, penuntut ilmu. Au mustami'an, pendengar. Au muhibban, pencinta.
Jadi kita kalau boleh naik daripada mustami' kepada muta'alim. Muta'alim ni dia ada satu guru yang tetap, dia belajar, habis kitab. Itu yang saya buat yang malam-malam tu. Kita dah habis. Setiap minggu kita baca kitab yang sama kan. Itu muta'alim. Kalau mustami' macam ni lah, kuliah subuh, kuliah maghrib, dia mustami'. Maknanya dia tak proper lah. Dia belajar. Dia kalau kita ni satu-satu. Kalimah ini perkataan ni. Kalau Quran tu zalika apa, alkitab apa, la apa, raibah. Kalau fiqh pun sama, satu-satu dia belajar. Jadi orang alim ni dia tinggi sisi Allah. Oleh itu Allah bagi kerja supaya dia rungkaikan apa mutasyabihat. Hunna ummul kitab. Maka kata Allah Ta'ala, yang muhkamat tadi adalah asas bagi Quran. Jadi makna ketiga bagi ummul kitab apa? Perkara yang jelas dalam Quran. Yang Allah sebut muhkamat hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang jelas dalam Quran itu ayat yang utama dalam Quran. Maknanya kebanyakan Quran adalah muhkamat. Itulah yang ummul kitab, itulah yang kebanyakan, yang asas dalam Quran. Cuma ada sedikit yang mutasyabihat. Saya ulang baliklah, takut tuan-tuan tak nampak kan. Jadi ayat Quran ada dua bahagian, kanan kiri kan. Yang pertama muhkamat, ayat yang jelas. Tapi jelas bagi orang yang belajar bahasa Arab lah. Kita Melayu semua tak jelas. Ustaz kata banyak Quran yang jelas, saya baca banyak tak jelas Ustaz. Kita bukan orang Arab, orang yang mahir bahasa Arab. Maknanya orang mahir bahasa Arab dia jelas. Yang kedua ni, orang yang mahir bahasa Arab pun semabur, tahu semabur? Bahasa Kelantan, semabur. Tak jelas. Khilaf. Jadi Quran ada muhkamat, mutasyabihat. Yang jelas dan yang khilaf. Jadi yang jelas, yang mudah ni adalah ummul kitab, asas kitab. Asas kitab jelas. Cuma ada sedikit je. Apa tujuannya sedikit ni? Untuk ulama buat kerja. Takkan ulama senang-senang nak dapat martabat tinggi, senang-senang nak dapat pahala besar kan? Jadi ini kerja ulama. Yang ini jangan kita sibuk nak bergaduh. Sebab tu kita ni saya tak suka. Saya tak suka berbalah. Walaupun saya ni ahli sunnah, saya tak suka nak berbalah ke nak serang orang. Saya terang ni. Tak suka. Itu bukan saya punya cara. Saya tenang-tenang. Tenang-tenang. Tak perlu kita nak serang orang ni, tapi kita tenang. Yang penting kita nak cerita pasal yang muhkamat ni. Muhkamat ni yang ummul kitab. Itu makna yang ketiga bagi ummul kitab. Jadi cukuplah 3 saya. Apa Ustaz tak dengar? Ya. Okey, terima kasih. Jadi surah Fatihah ni adalah surah yang khusus untuk umat Nabi Muhammad. Seperti hadis yang saya dah sebut sebelum ni. Ingat tak hadis? Yang bunyi kedengar dekat langit tu. Nabi dengar dengan Jibril. Nabi kata, suara apa ni? Ini suara langit, satu pintu langit dibuka. Tak pernah terbuka kecuali hari ini, masa tu. Dan telah turun malaikat. Dan malaikat tu tak pernah turun. Walaupun Lailatul Qadar tak pernah turun. Lailatul Qadar pun dia off duty kan. Masa ni je malaikat tu turun. Pintu tu buka masa tu sahaja. Malaikat tu turun masa tu sahaja. Bila malaikat tu turun jumpa Nabi, apa dia kata? Saya dah sebut sebelum ni, abshir binuraini, wahai Muhammad, ini special untuk engkau, 2 cahaya. Sesiapa yang baca, apa Nabi sebut? Apa yang dia sebut? Bukan Nabi sebut. Jibril, apa malaikat tadi sebut? Dia sebut lam yu ma'utitahuma. Saya lupa dah dia punya lafaz dia. Tak apalah, saya lupa dia punya Arab dia. Tidak pernah diberikan kepada umat terdahulu. Dua-dua ni. Lam yu'ta ahadun minal anbiya qabli. 2 surah ni, 2 ayat ni tak pernah diterima. Dan siapa yang baca 2 surah ni akan diberikan permintaan. Fatihah dan 2 ayat akhir surah Baqarah. Jadi pada hadis ni jelas Fatihah surah Baqarah special untuk kita sahaja. Cukuplah. Jadi kita sambung esok tentang perbahasan yang seterusnya tentang surah Fatihah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina innaka sami'ud du'a. Allahumma hrusna bi annika allati la tanam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.